Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Saya Cikgu Siva Rahman. Hari ini Cikgu akan kongsi dengan pelajar beberapa konsep hasil yang berkaitan dengan firma, pasaran, persaingan sempurna, iaitu jumlah hasil, hasil purata dan hasil sud. Baiklah pelajar, ada baiknya kita imbas kembali bagaimana harga ditentukan dalam pasaran persaingan sempurna. Interaksi permintaan dan penawaran atau pendek cerita mekanisme harga menentukan harga dan kuantiti keseimbangan dalam pasaran persaingan sempurna. Okey, baiklah. Titik E di sini iaitu titik persilangan antara keluk permintaan dan keluk penawaran merupakan titik keseimbangan pasaran persaingan sempurna, manakala harga keseimbangan adalah P dan kuantiti keseimbangan adalah Q. Dan untuk pengetahuan pelajar, keluk DD ni sebenarnya mewakili permintaan semua semua pembeli dalam pasaran persaingan sempurna. Katakan dalam pasaran tu ada 10,000 orang, maka yang ini mewakili keluk permintaan ni mewakili 10,000 orang pembeli. Itu yang cikgu masukkan dengan semua pembeli. Manakala keluk penawaran ni pula sama macam keluk permintaan mewakili penawaran semua penjual. Penjual atau kita biasa gunakan firma dalam pasaran persaingan sempurna. Kalau dalam firma tu katakan terdapat 500 katakan terdapat 700 firma, maka keluk penawaran ni mewakili penawaran 700 firma dalam pasaran persaingan sempurna. Ini supaya pelajar faham keluk ni bukan keluk permintaan dan penawaran ni bukannya mewakili satu firma dan seorang penjual, bukan mewakili individu. Di sebaliknya semua pembeli dan semua penjual. Baiklah pelajar, mari kita lihat apakah agaknya implikasi keadaan ini terhadap keluk hasil firma pasaran persaingan sempurna. Terutamanya dua keluk hasil yang penting adalah keluk hasil purata ataupun singkatannya AR, average revenue, dan juga keluk hasil sud atau hasil marginal, marginal revenue. Kalau pelajar perhatikan pada raja ni, didapati bahawa firma pasaran persaingan sempurna, ni katakan harga pasarannya di sini adalah sebanyak RM, contoh RM5, dan firma hanya bertindak sebagai penerima harga, price taker, penerima harga. Firma bertindak sebagai penerima harga. Harga ditentukan dalam pasaran. Kalau pasaran orang kata menentukan RM5 sebagai harga pasaran
dan firma ni hanya menerima RM5 untuk menjual harga barang-barangnya. Menjual barang-barangnya. Okey, tapi untuk pengetahuan pelajar, firma ni pada harga P ni boleh menjual ataupun mengeluarkan kuantiti keluaran mengikut kapasiti firma masing-masing ya. 10 pun boleh ataupun katakan 100 pun boleh ataupun lebih tinggi mungkin 7,000 unit pun boleh. So ini bergantung, kuantiti ini bergantung pada kapasiti firma, tetapi harga ditentukan dalam pasaran. Kenapa? Sebab ciri pasaran persaingan sempurna seperti yang cikgu dah terangkan dalam YouTube yang lalu, pengguna dan pengeluar mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasaran. Yang kedua adalah barang yang dikeluarkan adalah bersifat homogen ataupun kita panggil pengganti sempurna. Pengganti sempurna. Maka firma seandainya dia naikkan harga, katakan firma ni nak letakkan harga sini katakan RM7. Maka pelanggan akan beralih ke firma lain kerana mereka tahu, kerana ada pengetahuan sempurna ni, mereka tahu firma lain menjual hanya pada harga pasaran iaitu RM5. Dan firma pula seandainya mengurangkan harga untuk melariskan jualan, contohnya katakan RM3, dan kemungkinan besar biasanya dalam jangka panjang kalau firma jual pada harga lebih rendah daripada RM5, maka firma akan mengalami kerugian atau untung kurang normal. Dan tidak menjadi isu. Sebenarnya firma tidak perlu kurangkan harga pada RM3. Kenapa? Sebab pada harga RM5 ni firma dapat jual semua keluarannya. Semua keluarannya. So tak ada timbul isu mengurangkan harga untuk melariskan jualan. Baiklah pelajar, didapati bahawa keluh hasil sud dan hasil purata bagi firma pasaran persaingan sempurna berbentuk anjal sempurna. Iaitu selari dengan paksi kuantiti. Kenapa keadaan ini berlaku? Ada baiknya cikgu gunakan jadual untuk menjelaskan keadaan ini dengan lebih lanjut supaya pelajar lebih faham. Baiklah, pelajar kalau perhatikan di sini terdapat beberapa peringkat kuantiti keluaran 10, 20, 30, 40 dan 50. Dan seperti yang cikgu jelaskan tadi, andaikan harga yang ditentukan dalam pasaran melalui kuasa permintaan dan penawaran adalah RM5. RM5. Maka pada setiap tingkat keluaran 10 hingga 50, firma sebenarnya boleh menjual kuantiti tersebut tapi harganya tetap RM5. Pelajar cuba fikirkan bagaimana untuk mencari atau menghitung jumlah hasil bagi firma pasaran persaingan sempurna ni. Sebenarnya mudah saja. Ini pengambil harga cikgu dah jelaskan tadi. Kita ambil nilai harga ataupun harga darab dengan kuantiti keluaran. Pelajar akan peroleh nilai jumlah hasil. 0 darab 5, 10 darab 5, 20 darab 5, 30 darab 5 dan seterusnya. So agak mudah di sini jumlah hasil semakin meningkat apabila kuantiti keluaran meningkat. Bagaimana pula dengan hasil purata? Hasil purata diperoleh dengan
membahagikan jumlah hasil dengan kuantiti keluaran. Okey. Baiklah, pelajar akan peroleh nilainya sebegini. Okay, bila pelajar membahagikan jumlah hasil dengan kuantiti keluaran. Okay. So, hasil purata bagi setiap peringkat keluaran adalah RM5. Okay, sama seperti harga iaitu RM5 juga. Bagaimana pula dengan hasil sud? Hasil sud okay, mudah saja diperolehi dengan menghitung perubahan. Ingat, perubahan dalam jumlah hasil okay, dibahagi dengan perubahan dalam kuantiti keluaran sebanyak seunit. Okay, agak mudah saja. Hasil sud pada setiap peringkat keluaran juga adalah RM5. Okay. Maka kita dapat simpulkan di sini bahawa pada setiap peringkat keluaran didapati harga menyamai iaitu RM5 menyamai hasil purata RM5 juga dan hasil sud RM5 juga. Maka bila kita hendak melakarkan keluh, mudah saja. Kita perhatikan di sini pada setiap peringkat sama saja. Harga sama dengan hasil purata sama dengan hasil sud pada peringkat keluaran atau kuantiti keluaran 10, 20, 30, 40, 50 sama saja. Maka kita dapat simpulkan harga sama dengan hasil purata sama dengan hasil sud. So, konklusinya, harga sama dengan hasil purata sama dengan hasil sud. Cikgu ulang-ulang ini supaya dapat lekat dalam kepala kita. Ini dia. Kita cuba lakatkan, cuba lihat bagaimana keluh-keluh hasil ni dibentuk. Pada harga RM5, keluh permintaannya begini rupa dia. Keluh permintaannya. Mendata berbentuk anjal sempurna. Ini adalah keluh permintaan. RM5 tadi. Keluh hasil purata pula juga sama dengan RM5 pada setiap peringkat keluaran. Pada setiap peringkat keluaran. Maka kita lakar yang warna hijau tu adalah sama dengan keluh AR. Di atas. Dia sama je, dia bertindan. Dan akhir sekali, mari kita lihat keluh hasil sud. Keluh hasil sud, di mana hasil sud pada setiap peringkat juga adalah RM5. Kita lakarkan keluh hasil sud pula masih RM5 di atas keluh DD dan di atas keluh AR. Dan kita dapati bahawa semua keluh-keluh ni, keluh AR dan keluh MR berbentuk anjal sempurna.